suara, cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa kita akan sambung semula sesi PDBR kita pada hari ini, hari Selasa, bagi giliran subjek Jawi dan Khat. Okey, baik, minggu lepas kita dah belajar tentang ayat ayat penyata dan juga ayat nafi. Jadi hari ini kita akan teruskan kepada jenis ayat yang lain. Okey, baik. Sekarang ini semua boleh bawa keluar buku teks Jawi dan Khat tahun 5. Okey, baik. Kalau dah bawa keluar buku teks Jawi dan Khat tahun 5, boleh buka muka surat 8. Muka surat 8. Okey, baik. Kita sama-sama tengok. Okey, hari ini kita akan kita akan belajar tentang ayat kehendak. Okey, yang lepas kita dah belajar tentang ayat penyata, kemudian ayat nafi. Ayat penyata ialah sesuatu ayat yang berbentuk pernyataan. Kita nak nyatakan sesuatu tujuan. Ayat penyata itu kita nak memberitahu sesuatu tujuan. Ayat nafi pula kita hendak menafikan. Maknanya kita nak menidakkan sesuatu pernyataan. Dan hari ini kita akan tengok kepada ayat kehendak. Okey, apa itu ayat kehendak? Okey, mari kita tengok sama-sama pada muka surat 8. Okey, boleh baca sama-sama keterangan dia. Okey, pada yang ini. Okey, sambil tunjuk dan sambil itu kita baca. Okey. Ayat kehendak ialah ayat-ayat yang diucapkan dengan tujuan memohon permintaan, pertolongan, suruhan, larangan dan jemputan. Bermakna ayat kehendak ini ialah ayat yang kita ungkapkan, yang kita nyatakan dengan tujuan untuk memohon. Maknanya kita meminta. Ayat kehendak ini sebenarnya kita meminta. Meminta apa? Meminta macam-macam lah. Pertolongan, permintaan, suruhan, larangan dan jemputan. Dia ada macam-macam permintaan dalam ayat kehendak ini. Okay, baik. Kita boleh tengok. Kita boleh tengok contoh yang telah diberikan dalam buku teks. Okey, baik. Baca dengan intonasi yang betul. Okey, baik. Yang pertama, ayat kehendak yang memohon permintaan. Okey, sama-sama boleh dengar dulu contoh intonasi Ustaz dan kemudian kita akan baca sama-sama. Okey, baik. Murid tahun 6 diminta datang ke sekolah untuk kelas tambahan. Okey, Ustaz ulang semula. Murid tahun 6 diminta datang ke sekolah untuk kelas tambahan. Okey, boleh. Baik, kali ini Ustaz nak sama-sama kita baca dengan intonasi yang tepat untuk memohon, untuk meminta. Okey, baik. Murid tahun 6 diminta datang ke sekolah untuk kelas tambahan. Okey, ayat ini cikgu-cikgu, dalam ni lah contoh ayat ni, cikgu ni dia minta ke semua murid tahun 6 datang ke sekolah untuk menjalani kelas tambahan. Okey, baik, itu ayat kehendak yang berbentuk permintaan. Kita tengok yang kedua, ayat kehendak yang memohon pertolongan. Okey, baik. Seperti biasa, dengar dulu. Tolong belikan saya teh ais dan nasi lemak. Okey, baik. Ustaz ulang semula. Tolong belikan saya teh ais dan nasi lemak. Okey, baik. Semua boleh ikut sambil tunjuk. Tolong belikan saya teh ais dan nasi lemak. Okey, itu adalah contoh ayat kehendak yang berbentuk
memohon pertolongan. Biasanya dia akan dimulakan dengan ayat tolong. Tolong belikan saya teh ais dan nasi lemak. Kalau katakan kalau awak minta kawan-kawan awak pergi kedai Tok Andak kan. Tok Andak kan. Ha. Weh, tolong aku beli keropok. Tolong. Tolong itu adalah ayat kehendak yang berbentuk memohon pertolongan. Okey, baik. Ta. Suruhan. Siapkan latihan sebelum kamu keluar rehat. Siapkan latihan sebelum kamu keluar rehat. Okey. Ayat kehendak yang memohon suruhan ataupun berbentuk suruhan biasanya dia tegas. Biasanya tegas. Contohnya macam Ustaz selalu buat dulu. Kalau kamu tak siap kerja sekolah, Ustaz tak bagi balik. Kan Ustaz kata, siapkan dulu latihan. Siapa yang dah siap, baru boleh balik. Itu contoh ayat suruhan. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Ayat kehendak yang berbentuk larangan. Okey, baik. Jangan bermain mercun semasa hari raya. Jangan bermain mercun semasa hari raya. Okey. Ayat larangan ini pun tegas juga macam suruhan. Cuma larangan ini, ayat yang berbentuk larangan lebih tegas berbanding ayat suruhan. Pernah tak tengok dekat loji, tahu loji? Loji yang air kumbahan, tempat kumpul indah water, dia ada papan tanda. Dia ada papan tanda, ada warna merah. Sambil tu ada gambar orang kena kejar, lagi seorang pegang senapang. Dia tulis kat situ apa? Jangan masuk tanpa kebenaran. Sebenarnya itu ayat yang berbentuk tegas. Berbentuk larangan yang tegas. Sesiapa yang menceroboh akan didakwa. Dan sebagainya. Ia berbentuk ayat larangan yang sangat tegas. So, macam inilah ayat kehendak yang berbentuk larangan. Okey, baik. Yang terakhir. Ayat kehendak yang berbentuk jemputan. Okay. Baik, sama-sama baca. Sila datang ke rumah pada hujung minggu nanti. Ataupun ada orang ajak kenduri. Silalah datang ke kenduri saya. Ke kenduri perkahwinan saya. Dia selalunya lebih lembut. Jemputan ni lebih lembut. Dan kebiasaannya akan dimulakan dengan sila. Kebiasaannya. Silalah datang ke rumah saya. Silalah datang beraya ke rumah saya. Silalah datang ke kenduri perkahwinan saya. Dan sebagainya. Dia menjemput. Okey, baik. Sekarang ni, tak perlu lagi tengok buku latihan. Kita tengok dahulu latihan yang ada dalam buku teks. Okey. Kita tengok. Yang bawah sekali. Cerdas minda. Nombor 1. Cerdas minda nombor 1. Ni. Salin dan lengkapkan ayat di bawah dengan perkataan yang betul. Okey. Maknanya yang ini nanti, ini kita buat sama-sama. Cumanya Ustaz nak kamu salin semula dalam buku tulis Jawi dan Khot. Rasanya Ustaz ada suruh ke sebelum ni? Dah ada kan? Kalau dah ada, betul lah dah ada. Kita buat latihan tentang jantung ni kan sebelum ni. Okey, baik. Jadi salin semula saja. Selepas daripada latihan jantung ni, salin semula dan lengkapkan ayat di bawah dengan perkataan yang betul. Tak apa, kita bincang dahulu. Ustaz akan berikan jawapan, sama-sama kita cari jawapan. Dan kemudian kamu akan salin semula dalam buku tulis. Okey, baik. Alif. Makan juadah yang dihidangkan. Tempat kosong, makan juadah yang dihidangkan. Ini bermakna dia menjemput. Dia menjemput. Ayat kehendak yang berbentuk menjemput. Jemputan. Macam tadi Ustaz kata, kalau jemputan biasanya ianya akan dimulakan dengan perkataan sila. Silalah makan juadah yang dihidangkan. Mana ada kita suruh. Mana ada kita ganas-ganas kan. Selalunya kita akan letak perkataan yang sopan. Silalah. Silalah. Sila makan juadah yang dihidangkan.
Okey, ba. Tempat kosong. Belikan saya secawan kopi susu. Belikan. Selalunya, ayat ni kita meminta pertolongan. Dan ayat yang berbentuk pertolongan mestilah ada perkataan tolong. Jadi tambahlah perkataan tolong. Tawau lam waw nga. Tolong belikan saya secawan kopi susu. Itu untuk ba. Okey, untuk ta. Tempat kosong. Membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Okey. Kita fikir balik. Ada tak orang suruh kita buang masa dengan perkara yang sia-sia? Tak ada. Tak ada. Cikgu pun tak akan suruh kita buang masa dengan perkara yang sia-sia. Ibu bapa pun tak nak kita buang masa dengan perkara yang sia-sia. Bermakna, tak ini ayat kehendak yang berbentuk larangan. Larangan. Bukannya suruhan. Tak ada pun. Silalah membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Ataupun kamu mesti membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Tidak. Tak ada orang pun nak suruh buat perkara yang tak elok. Jadi, ini adalah larangan. Kalau larangan, kena tulis jangan. Jangan membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Okey, baik. Yang terakhir ni, yang sa ni, yang ni kamu tinggalkan sebab ustaz pun tak tahu macam mana letak untuk perkataan untuk tempat kosong ini. Okey, jadi yang perlu awak buat alif, ba dan ta sahaja untuk nombor 1. Salin dan lengkapkan ayat di bawah dengan perkataan yang betul. Okey, yang ini perlu salin dan jawab dan tulis semula jawapannya di dalam buku tulis. Dan yang seterusnya, yang kedua. Yang kedua. Yang perlu awak tulis dalam buku tulis. Yang ini. Nombor 2. Yang ini ya. Nombor 2 ini. Bina ayat daripada perkataan di bawah. Dibagi 3 sahaja. Jadi, awak perlu bina semula ayat dalam jawi berdasarkan perkataan yang telah diberikan. Okey, yang pertama, tolong. Yang kedua, usah. Yang ketiga, sila. Maknanya, awak kena buat satu ayat saja bagi setiap perkataan. Mula-mula tulislah tolong ini. Kemudian bawah dia ayat. Kemudian sambung semula usah. Buat ayat dia. Dan yang terakhir, sila. Buat ayat dia. Itu sahaja untuk yang dalam buku tulis. Okay, sekarang ini, tutup buku teks. Okay, bawa keluar buku latihan. Okay, buku latihan ni pun saya tak nak bagi banyak. Bagi sikit je. Sebab tadi awak dah buat dalam buku tulis. Kali ini dalam buku latihan. Okey, baik. Dalam buku latihan, boleh buka muka surat 7. Muka surat 7. Okey. Yang pertama yang Ustaz nak awak buat dekat muka surat 7 adalah nombor 1. Sesuaikan jenis ayat dengan fungsinya. Okey, baik. Dekat sebelah kanan, dia dah bagi contoh-contoh ayat. Dan di sebelah kiri, dia dah bagi fungsi-fungsi ayat kehendak ataupun bentuk-bentuk ayat kehendak. Jadi, awak perlu suaikan sahaja mengikut fungsi-fungsi yang bertepatan dengan contoh-contoh. Contoh-contoh ini bertepatan dengan fungsi-fungsi yang telah disediakan. Mudah saja. Okey, yang kedua adalah pada muka surat 8. Muka surat 8. Okey, nombor 2. Tulis fungsi ayat kehendak pada pernyataan berikut. Okey. Jadi, dia dah berikan contoh-contoh ayat pada awal-awal ni. Kemudian di tempat kosong, awak perlu tulis semula fungsi-fungsi ataupun bentuk-bentuk ayat kehendak. Mudah sahaja. Baca slow-slow.
Cuba fahamkan, kemudian tulis apakah bentuk-bentuk ayat kehendak yang telah diberikan. Okey, baik. Itu sahaja untuk buku latihan muka surat 7 dan juga muka surat 8. Kemudian buku tulis tadi yang dari buku teks. Itu sahaja untuk kerja rumah awak pada hari ini. Dan itu sahaja apa yang kita belajar untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.